Bagi contoh manusia, manusia dia ada 206 tulang. Jadi ini untuk manusia yang dewasa lah. Sebab kalau bayi dia ada 275 tulang. Tulis sikit. Bayi 275 tulang. Kalau yang dewasa dia ada 206 tulang. Terdiri daripada rangka paksi dan rangka appendage. Okay. Manusia ada dua jenis rangka ni, pembahagian dia, rangka paksi dan rangka appendage. Kamu boleh tengok gambar rajah, lukisannya agak cantik lah dalam buku teks kamu, muka surat MS, muka surat 122. Jadi dekat situ ada tunjuk macam seolah-olah ada seorang lelaki rasanya sedang nak berlari kan, tulang dia. Jadi dia ada pembahagian kepada dua, iaitu rangka paksi dan rangka appendage. Kita pergi dulu kepada rangka paksi. Rangka paksi terdiri daripada tengkorak, tulang rusuk sternum, turus vertebra. Jadi kita akan pergilah, kat sini ada cikgu ada lukiskan tentang tengkorak ataupun rangka manusia. Okey, rangka manusia. Kemudian kita ada rangka appendage. Rangka appendage dia terdiri daripada lengkungan pectorals, tulang lengan, lengkungan pelvis, tulang kaki. Jadi kita ulang sikit, manusia ada 206 tulang. Tapi kalau bayi dia ada 275. Kenapa boleh jadi berkurang? Sebab tulang tu dia bergabung antara satu sama lain, dia berkurang lah sebab bayi dia baru lahir. Jadi sebab itulah kecederaan senang berlaku pada bayi berbanding dengan yang dewasa. Bayi ni dia fragile, rapuh, dia mudah bermasalah kalau kita tak handle dengan berhati-hati. Kalau yang dewasa ni dia banyak tulang yang dah bersambung, jadi dia kira sebagai satu tulang. Kemudian dia terdiri daripada rangka paksi, rangka appendage. Rangka paksi, rangka appendage ada dua. Kamu boleh tengok dekat muka surat 122. Ini adalah rangka bagi manusia, rangka bagi manusia. Jadi kita pergi dulu kepada rangka paksi. Rangka paksi terdiri daripada tengkorak. Jadi tengkorak ni dekat mana? Tengkorak. Okay, tengkorak yang inilah. Jadi dia tengkorak ni dia terdiri daripada dua bahagian. Tengkorak ni terdiri daripada dua bahagian. Yang bahagian depan ni kita panggil sebagai tulang muka. Okay, tulang muka. Dekat tulang muka ni kita nampak ada soket mata, soket hidung, dan di tepi itu bahagian lateral, bahagian sisi ada tulang telinga. Kemudian ada gigi. Gigi itu pula dekat bahagian atas gigi itu kita panggil rahang atas, bawah gigi kita panggil rahang bawah lah. Okey. Jadi tulis sikit supaya nanti kamu boleh gunakanlah. Soket mata, soket hidung, kemudian kita ada soket telinga, kemudian kita ada gigi, rahang atas, rahang bawah, kemudian kita ada soket telinga dah kan. Jadi itu adalah bahagian tengkorak tulang muka. Kemudian atas tengkorak ni, atas bahagian tengkorak, atas tulang muka ni, yang atas tu kita ada tulang kranium. Tulang kranium yang ini. Jadi tulang kranium ni apa fungsi dia? Dia akan melindungi otak lah. Jadi dalam tu ada otak. Jadi rangka paksi kita ada tengkorak. Jadi dalam tengkorak ni ada dua jenis yang kamu kena ingat dan fahamkan. Yang pertama adalah tulang muka, yang kedua adalah tulang kranium. Di tulang muka ni, bahagian muka kita tu adanya bahagian-bahagian soket untuk kita punya organ panca indera kita, organ deria kita. Seterusnya kita akan pergi kepada turus vertebra. Okey, turus vertebra. Jadi turus vertebra ni dekat mana?
kat sinilah yang belakang ni. Turus vertebra. Jadi turus vertebra ni dia ada 33 tulang kecil. Okey, dia ada 33 tulang. Okey, dia ada 33. Jadi maksudnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kat atas ni 9 10 11 12 13 14 15 sampailah 33 yang menjadi tulang belakang kita. Tulang belakang, tulang vertebra. Dia antara satu turus vertebra dengan satu turus vertebra, dia akan ada cartilage atau rawan yang akan melindungi tulang tu. Apa fungsi turus vertebra ni? Dia untuk melindungi saraf tunjang. Jadi dalam turus vertebra ni ada saraf tunjang. Dia akan melindungi saraf tunjang. Saraf tunjang ni apa fungsi dia? Dia akan membawa maklumat-maklumat dalam bentuk signal elektrik. Maklumat-maklumat daripada tangan, daripada kaki, daripada peparu, daripada jantung, daripada buah pinggang, daripada testis, daripada penis, daripada kulit. Semua ni akan masuk pergi ke saraf tunjang dan maklumat tu akan dihantar pergi ke otak. Yang ni dalam sistem saraf. Jadi saraf tunjang ni sangat-sangat penting dilindungi. Kalau ada sesuatu berlaku pada saraf tunjang, kemungkinan lumpuh boleh berlaku pada manusia tu. Jadi sangat-sangat bahayalah. Sebab tu tulang belakang ni atau turus vertebra diperlukan untuk melindungi saraf tunjang. Dan turus vertebra ni dia boleh melentur. Dia kuat dan boleh melentur. Sebab tu ada setengah-setengah orang dia punya lenturan tu sangat menakjubkan. Kita boleh tengoklah kalau atlet-atlet gimnas ni kan, dia boleh lentur, bengkok badan dia tu sangat menakjubkan. Ada setengah orang dia tak boleh lah sebab dia tak praktis daripada mula. Tapi dia punya pelenturan tu ada pelenturan supaya nanti kita boleh bengkok badan kita dan kita tak ada masalah. Jadi tulang belakang ni, turus vertebra ni ada 33 tulang kecil ataupun vertebra. 33 vertebra atau tulang kecil. Ini adalah rangka paksi yang kedua. Dalam rangka paksi ada yang keduanya, dia punya bahagian ya. Yang pertama kita ada tengkorak, yang kedua kita ada yang pertama kita ada tengkorak. Ini kita ada tengkorak, yang kedua kita ada turus vertebra B. Kemudian C kita ada tulang rusuk dan sternum. Okey. Jadi ini tulang rusuk lah. Kita tukar warna lain. Tulang rusuk. Kemudian kita ada sternum di tengah-tengah ni. Jadi ia ni terdiri dalam rangka paksi. Ingat ya, sistem rangka manusia terbahagi pada dua. Kamu tengok muka surat 1122 terbahagi pada dua, rangka paksi dan rangka appendage. Kita masih lagi dalam rangka paksi ni. Rangka paksi pula terdiri daripada tiga bahagian utama. Yang pertama tengkorak, kedua turus vertebra, yang ketiga adalah tulang rusuk dan sternum. Jadi yang ini C lah. C. Tekak warna. Okey, kita ada A, ada B, kita ada C. Nak beritahu kamu ni betapa pentingnya dia. Jadi sternum ni dia akan ada sambungan kepada tulang rusuk. Sternum yang tengah-tengah ni dia ada sambungan kepada tulang rusuk. Tulang rusuk kita ni ada 12 pasang. Jadi 12 pasang tulang rusuk. Nombor 1 hingga 7 dia akan bersendi dengan sternum secara terus. Okey, 1 hingga 7 dia bersendi terus. Sendi terus sternum. Jadi kalau kita buat warna merah ni 1 2 3 4 5 6 7. Nampak tak? Dia bersendi terus dengan sternum. Sendi terus dengan sternum. Apa maksud sendi terus dengan sternum? Dia bersambung terus dengan sternum. 1 sampai 7. Kemudian nombor 8 9 dia
bersambung dengan nombor 7. Dia bersambung dengan nombor 7 dan dia ada satu lagi sebenarnya tertinggal tulang ni. 8, 9, 10 ada satu lagi. Dia bersambung dengan nombor 7. Maksudnya dia ada bergabung, dia fuse dengan nombor 7. Kemudian ada tulang yang akan tergantung. Jadi dia tak bersambung dengan sternum yang kat tengah-tengah tu. Okey, ia adalah 11 dan 12. Samalah kat sini pun ada 11 dan 12. Dia tak bersambung, dia tak sambung. Okey, sekali lagi, kita ada 7 tulang rusuk yang akan bersambung terus dengan sternum. Manakala 8, 9, 10 pula dia tak bersambung terus dengan sternum, tapi dia bersambung dengan nombor 7. Nombor 7 ni yang akan bersambung dengan sternum. Sekali lagi ya. Nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 akan bersambung terus dengan sternum. Apa maksud bersambung terus? Dia terus bergabung, dia fuse together dengan sternum. Tapi nombor 8, 9 dan 10 dia tak bergabung terus. Dia bergabung dulu dengan nombor 7. Okey, dia bergabung dulu dengan nombor 7 dekat sini ini, kemudian barulah dia bergabung dengan tulang sternum. Manakala nombor 11 dan 12 pula dia hanya bergabung dengan tulang belakang sahaja. Tulang belakang. Jadi maksudnya nombor 1 sampai nombor 12 ni dia ada gabungan dengan tulang belakang. Dia berpusing pergi dekat tulang belakang. 1 dan 7 dia akan pusing balik kat depan tu, dia bergabung dengan tulang sternum. Jadi dekat depan dia ada tulang sternum, dia gabung. Kat belakang dia ada tulang belakang. Manakala nombor 8, 9, 10 dekat depan tu dia nak bergabung dengan nombor 7. Dia bergabung dengan nombor 7. Nombor 7 tu yang bergabung dengan tulang sternum. Tapi yang belakang dia tu dia tetap akan bergabung dengan tulang belakang. Manakala nombor 11 dan 12 dia hanya bergabung dengan tulang belakang. Dia tak ada bergabung dengan tulang sternum di depan. Jadi kalau kamu pegang kat bahagian dada kamu tu ada bahagian keras kan. Siapa yang kurus tu dia boleh nampak lah, dia boleh kira bilang tulang sternum dia tu. Okey. Lebih kurang macam tu lah ya. Cikgu harap kamu faham lah. Tulang rusuk dan tulang sternum. Apa fungsi tulang rusuk dan sternum ni? Jadi kalau kita tengok tadi yang turus vertebra, fungsi dia akan melindungi saraf tunjang yang ada dekat dalam. Untuk tulang rusuk dan sternum ni, tujuan utama dia adalah melindungi organ utama di dalam tulang rusuk tu, iaitu jantung dan peparu. Jadi lindung jantung peparu. Okey. Kalau dalam buku teks, kamu cubalah baca buku teks. Buku teks agak menarik ya. Dia tak adalah susah sangat. Kamu boleh baca, tambah-tambah cuti-cuti kan. Boleh baca. Dia ada beritahu dekat dalam tu, dua yang terakhir tu tergantung bebas. Okey. Jadi dua yang terakhir ni tergantung bebas. Kemudian kita pergi kepada rangka appendage. Okey, rangka appendage ni dia terdiri daripada kawasan sini yang kita panggil sebagai clavicle. Ada dalam buku teks ya. Ini muka surat 123, sebelah 122 lah, 123 kan. Kemudian kamu nampak yang ini dia ada macam bulat besar tu. Okey. Yang itu kita panggil sebagai scapula. Dia macam sayap. Kalau orang yang kurus tu, kalau dia tengok kat cermin, dia pusing-pusing tangan dia tu, dia nampak macam sayap, scapula. Yang atas tu, okey, tulang apa tu, dalam bahasa Melayu dia panggil. Kamu boleh pegang lah, kamu boleh rasa keras dekat atas dada kamu tu, dekat bahu kamu tu ada bahagian depan tu, iaitu clavicle. Yang belakang tu adalah scapula. Kemudian, kita ada tangan yang ini. Okey, yang cikgu labelkan tu. Sorry lah ya, cross tak cukup tempat. Yang tu kita panggil sebagai humerus. Okey, kemudian kita ada radius dan ulna. Okey, radius dan ulna. Kamu boleh tengoklah yang detail dia ya, yang dalam buku radius.
ulna. Kemudian kita ada metacarpus, carpus, falang. Jadi kita jumpa dulu falang. Dia jumpa dulu adalah carpus. Carpus, metacarpus, hujung dia adalah falang. Okey. Yang ini adalah bahagian lengan lah, bahagian tangan. Yang bahagian atas ni, cikgu tinggal tadi, yang itu adalah lengkungan pectoral. Lengkungan pectoral yang terdiri daripada tulang clavicle dan tulang scapula. Ini adalah lengkungan pectoral. Kemudian dekat bawah kita ada lengkungan pelvis. Okey, lengkungan pelvis sinilah. Lengkungan pelvis. Apa fungsi lengkungan pelvis ni? Lengkungan pelvis akan menyokong berat badan, melindungi pundi kencing dan organ pembiakan. Okay, jadi yang banyak-banyak ni, yang kat tangan ni kita panggil tulang tangan lah. Tulang tangan. Tak apa, nanti cikgu ajar kamu macam mana nak lukis tengkorak manusia ni. Dia tak susah sangat lah. Kemudian kita pergi kepada tulang kaki. Jadi tulang kaki terdiri daripada, sini kita ada femur. Kemudian kita ada kepala lutut ni, warna hijau, cikgu hijaukan ni. Kita panggil patella. Kemudian kita ada yang bahagian belakang dia, ada satu tulang belakang ni. Dia panggil sebagai fibula. Yang ini tibia. Kemudian kita ada bahagian tulang kaki. Okey, tulang kaki, tarsus, metatarsus. Hujung sekali kita ada falang. Okey. Jadi banyaklah kamu nak kena ingat sikit ya tulang manusia ni. Jadi tak upayalah. Memang ada dalam silibus kamu, nak tak nak kena ingat bersama dengan fungsinya. Jadi sekarang ni kita cuba pergi macam mana kita nak lukis. Jadi cikgu akan ulang sekali lagi lah penerangan dia tu. Jadi banyak sikit lah, harap kamu boleh bersabar. Ini yang ada dalam silibus kamu, nak tak nak kena baca dan fahamkan. Okey, yang pertama sekali nak lukis tulang atau sistem rangka manusia ni, kita pergi lukis bahagian atas dulu. Jadi kita bagi lukis bahagian atas. Jadi apa yang pertama sekali nak kena buat, kita lukis di bahagian tengkorak dia lah. Cikgu buat separuh bulatan. Separuh bulatan. Kemudian gariskan dia lah. Lepas tu buatlah separuh bulatan lagi kat bawah. Boleh ya? Kemudian kita buat tulang belakang dia. Selalu cikgu buat zigzag, zigzag, zigzag ni je lah. Okey, zigzag. Kemudian buat bentuk love. Okey. Ada satu lagi love kat sini. Boleh lah ya. Tak ada lah nak special sangat. Okey, besar tulang punggung dia. Lantak lah ya. Kemudian kita buat petak segi. Kamu warnakan dia lah. Dia tak pernah kena ni sebab kat situ adalah tengkor dia punya leher. Okey, warnakan dia. Lepas tu buat bulatan. Okey, warnakan lah. Warnakan. Lepas tu buat kawasan lengan dia. Kamu boleh buat bagi lawa lagi lah. Cikgu ni buat ikut dan lah. Okey, lepas tu petak segi. Ada 3 petak. 3 pula ada 2. Kemudian ada 2. 1, 2. Buat dia punya hujung jari. Kemudian kaki. Lepas tu buat bulat sikit. Buatlah. Okey. Dia memang tak nak lawa, tapi at least kamu tahu itu adalah bahagian tengkorak tu lah. Okey. Kemudian dia ada tulang rusuk. Di depan tulang rusuk tu kita ada sternum. Okey, ada sternum. Dan di sternum tu kamu kena ingat ada 2 tulang yang akan keluar. Tergantung.
Okey, sekarang kita pergi cuba namakan sekali lagi. Walaupun tadi dah ada nama kan, kita nak bagi ingat betul-betul ni supaya nanti kamu tak ada masalah lah. Ingat betul-betul. Untuk bahagian manusia ni, sistem rangka manusia, ni sistem rangka manusia. Dia terdapat dua. Yang pertama adalah rangka paksi. Yang pertama adalah rangka paksi. Jadi rangka paksi ni terdiri daripada apa? Kita ada tengkorak. Ni I lah, tengkorak. Yang pertama. Bubuh warna dia merah. Tengkorak ni dia ada dua pula pembahagian dia. Iaitu kita ada tulang muka. Jadi dekat tulang muka tu ada apa? Adanya soket mata, soket hidung, dan dia juga ada gigi lah. Okey. Kita ada soket mata, soket hidung, gigi. Atas gigi tak ada rahang. Nak tulis lah kan. Rahang atas, rahang bawah. Okey. Di atas gigi kita ada rahang atas, di bawah gigi kita ada rahang bawah. Soket mata, soket hidung. Kalau labelkan ni soket mata lah. Kemudian ni soket hidung. Kemudian gigi. Kemudian kita ada rahang atas di atas gigi. Kita bubuh warna lain lah. Rahang atas di atas gigi, rahang bawah di bawah gigi. Itu adalah bahagian pertama pada tengkorak yang ada dalam kamu punya buku teks ni. Kemudian kita pergi kepada bahagian yang kedua. Pada tengkorak kita ada tulang kranium. Di tulang kranium ni dekat mana? Atas ni. Jadi apa fungsi tulang kranium ni? Dia akan lindungi otak. Dia akan lindungi otak. Boleh ya? Jadi rangka paksi tadi kita ada tengkorak. Yang kedua, pada rangka paksi ni kita ada juga turus vertebra. Okey, vertebra. Cikgu nak tertulis vertebrata pula kan. Turus vertebra. Turus vertebra ni adalah tulang belakang. Jadi tulang belakang ni ada dekat mana? Yang ni. Okey. Ini adalah turus vertebra. Turus vertebra. Jadi turus vertebra ni terdiri daripada apa? Dia terdiri daripada 33 tulang kecil. Tulang kecil kita panggil dia juga sebagai vertebra. Okey, 33 tulang kecil. Daripada bawah tengkorak ni dia susun satu persatu sehinggalah masuk ke tulang punggung. Sehinggalah tulang punggung ada 33 tulang kecil. Apa fungsi turus vertebra ni? Akan lindungi saraf tunjang. Apa fungsi saraf tunjang pula? Akan hantar impuls ke otak. Akan hantar impuls ke otak. Impuls ni apa? Maklumat elektrik daripada kulit, daripada organ dalam badan. Contoh organ dalam badan ni hati, jantung, buah pinggang. Jadi semua ni akan dihantar pergi ke otak melalui saraf tunjang. Jadi organ-organ yang ada di bawah, di badan, di kaki ni, semua maklumat-maklumat itu akan dihantar ke otak menggunakan saraf tunjang yang akan dilindungi oleh turus vertebra. Jadi turus vertebra ni sangat-sangat penting. Kalau sesuatu berlaku pada turus vertebra, dia akan mempengaruhi saraf tunjang. Sangat-sangat bahaya. Jadi kita ada turus vertebra. Seterusnya pada rangka paksi juga terdapat tulang rusuk dan sternum. Terdapat tulang rusuk dan sternum. Jadi tulang rusuk ni dekat mana?
sinilah. Cara nak berwarna apa yang ni. Jadi tulang rusuk ni dia ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Sama lah kat sebelah tu. Kita kira sekali lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh ya? Cikgu padam saya ini. Okey. Daripada nombor 7 tu, nak berwarna. Inilah gelap sikit kan. Daripada 7 tu, dia akan keluar nombor 8. Dia akan keluar nombor 9. Dia akan keluar nombor 10. Okey. Jadi daripada 7 kita ada 8, 9, 10. Dan ada 2 yang tergantung, nombor 11 dan 12. Sekali lagi, nombor 1 sehingga 7 dia akan berkeliling, bersentuhan, bergabung dengan tulang di belakang badan kita, tulang belakang iaitu turus vertebra, dan dia kat depan bergabung, bersendi dengan sternum. Ni sternum. Di tengah-tengah ni sternum. Jadi dia bersendi terus dengan sternum. Manakala tulang rusuk nombor 8, 9, 10, dia akan bergabung dengan tulang belakang kita, tapi yang kat depan dia akan bersambung dengan nombor 7. Dia akan keluar daripada nombor 7. Manakala nombor 11 dan 12 pula, dia akan keluar bersendi terus dengan tulang belakang, tapi dia tak bersendi dengan sternum yang kat depan. Jadi kita ada bukan lebih kurang, kita ada 12 pasang tulang rusuk. Sebab apa 12 pasang? Kita ada kiri dan kanan. Okey, kita ada kiri dan kanan. Kita ada sebelah ni, kita ada sebelah ni pula. Apa fungsi? Kita tulis sikitlah. Tulang rusuk. Tulang rusuk dan sternum. Nombor 1 dan 7 sendi terus tulang vertebra dan sternum. 8, 9, 10 sendi terus tulang vertebra. Kemudian dia sambung nombor 7. Okay, dia sambung dengan nombor 7. Kemudian nombor 11, 12 tulang rusuk tergantung. Okay, tulang rusuk tergantung. Gantung bebas. Dia hanya bersendi tulang vertebra. Boleh ya? Apa fungsi tulang rusuk dan sternum ni? Akan lindungi organ penting. Organ penting ni contohnya apa? Jantung dan peparu. Jantung, peparu. Jadi maksudnya dekat dalam ni dia ada jantung, dia ada peparu. Boleh ya? Tulang rusuk dan sternum. Itu adalah rangka paksi. Jadi rangka paksi ni terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah tengkorak, yang kedua adalah turus vertebra, yang ketiga adalah tulang rusuk dan sternum. Sekarang ni kita akan pergi kepada nombor 2, iaitu rangka appendage. Rangka appendage. Jadi kita pindahkan sikitlah yang ni, tulang turus vertebra ni pergi ke bawah. Okey, rangka appendage. Jadi rangka appendage ni ada apa? Dia ada, kamu tengok dalam muka surat 1, 2, 3 tu ya. Lengkungan pectoral. Okey, lengkungan pectoral. Jadi lengkungan pectoral ni dia terdiri daripada
clavicle, tulang clavicle, dan tulang scapula. Jadi kita ada tulang clavicle, tulang scapula. Jadi kedua-dua ni dia adalah lengkungan pectorals. Seterusnya kita pergi pada bahagian kedua rangka appendage ni. Ini satu, yang ni dua, iaitu tulang tangan. Jadi tulang tangan ni terdiri daripada, kita bubuh warna lain, warna biru, humerus. Kemudian kita ada radius dan ulna. Kemudian bahagian pergelangan tangan tu kita ada carpus. Yang ni. Okey, nak bagi nampak dia lagi warna merah cikgu lukis. Carpus. Kemudian yang kedua tu kita ada metacarpus. Hujung jari jemari kita ni kita ada falang. Kamu nak lebih jelas, kamu tengok dalam buku lah. Dalam buku muka surat 1, 2, 3 muka surat. Boleh ya? Itu adalah tulang tangan. Seterusnya kita akan pergi kepada lengkungan pelvis. Okey, yang ketiga kita ada lengkungan pelvis. Jadi lengkungan pelvis ni bersendi dengan rangka paksi. Jadi dia akan membentuk sepasang tulang punggung. Jadi membentuk sepasang tulang punggung. Jadi ini satu tulang punggung, Yang ni satu lagi tulang punggung. Jadi ada dua lah tulang punggung, kiri dan kanan. Tulang punggung ada dua, kiri dan kanan. Jadi dia ada sendi yang akan bercantum ni. Dekat tengah-tengah ni masih ada lagi turus vertebra. Di seolah-olah macam dalam tulang punggung tu masih ada lagi turus vertebra yang dia bersendi dengan turus vertebra, dan dia bersendi antara satu tulang punggung dengan satu tulang punggung yang lain. Itu adalah lengkungan pelvis. Apa fungsi lengkungan pelvis ni? Fungsi dia akan sokong tubuh badan lah. Terutama sekali bahagian atas. Dia akan sokong tubuh badan. Yang kedua, dia akan lindungi pundi kencing dan organ pembiakan. Ada dalam buku teks ya. Yang ni sebenarnya adalah untuk bantu kamu lebih faham lah. Sepatutnya kamu kena dengar dulu cikgu kat sekolah ajar macam mana. Kemudian habis bahagian yang ketiga, lengkungan pelvis, kita ada bahagian yang keempat lah. Tak cukup dah ni, tempat dia penuh. Cikgu letak dia dekat bawah. Yang keempat kita ada tulang kaki. Okey, yang keempat kita ada tulang kaki. Untuk tulang kaki, kita ada bahagian ini, kita panggil sebagai femur. Kepala lutut, patella. Semua orang boleh pegang lah kepala lutut dia kan. Kemudian kita ada betih kering kita ni, yang tebal ni, tibia dan fibula. Kamu boleh tengok lah ya, gambar rajah yang lebih elok dalam buku teks. Yang ni cikgu lukis untuk mudahkan kamu. Kalau cikgu mengajar dalam kelas, cikgu ramai-ramai minta semua orang lukis bersama-sama dengan cikgu. Tapi disebabkan ini video online, tak upayalah. Kamu kena praktis sendiri. Dia yang pertama, bahagian yang pertama kita ada tarsus. Kemudian kita ada metatarsus. Last sekali kita ada falang. Okay, jadi kaki ni untuk pergerakan lah. Itu adalah macam mana sistem bagi rangka manusia. Terbahagi kepada dua,
Rangka paksi, rangka appendage. Rangka paksi terbahagi pula pada 3, tengkorak, turus vertebra, tulang rusuk dan sternum. Bagi rangka appendage pula, dia ada lengkungan pectoral, tulang tangan, lengkungan pelvis dan tulang kaki. Jadi nak tak nak kamu kena ingat lah. Kalau kamu tak ingat, macam mana kamu nak jawab exam? Cikgu rasa kamu boleh faham. Dia tak adalah susah sangat. Dia namakan struktur tu bersama dengan fungsinya. Kemudian yang paling susah sekali dalam biologi sebenarnya, ini dalam biologi. Sebab sains ni terbahagi pada 3. Biologi, fizik dan kimia yang ada dalam buku teks kamu ni. Ni adalah bahagian pada biologi. Susahnya dalam biologi ni adalah kita nak ingat. Sebab kalau kita tak ingat, kita akan susah kita nak keluarkan benda tu.